Pemuda PAS menyifatkan tindakan Tan Sri Lim Kit Siang yang didakwa menyebut tiada sekatan dalam perlembagaan untuk bukan Melayu menjadi Perdana Menteri sebagai impian masa depan DAP bukan demi masa depan negara ini. Ketua Penerangan Dewan Pemuda PAS, Khairul Nazir Helmi Azhar berkata, pemimpin veteran DAP itu menunggang perlembagaan. Mengikut konteks sendiri, dia memang pertahankan impiannya itu. Katanya kenyataan Kit Siang itu menzahirkan perjuangan sebenar DAP yang sebelum ini didakwa mempunyai agenda dalam mengubah struktur asas pentadbiran Malaysia yang diamalkan dari dulu sehingga kini. Katanya ternyata inilah topeng sebenar DAP dan diakui secara langsung daripada mulut mantan pemimpin utama parti itu. Pemuda PAS juga ingin mengingatkan Lim Kit Siang, selama ini pun pemimpin dan ahli akademik di Malaysia sentiasa berfikir dan berbicara soal the future of Malaysia yang dikatakan beliau. Dasar negara juga sedang terarah ke arah kecerdasan buatan, sains dan seumpamanya. Tetapi untuk menjadikan bukan Melayu sebagai Perdana Menteri bukanlah agenda the future of Malaysia. Ia hanya agenda the future of DAP. Beliau membilas kenyataan Kit Siang yang mempertahankan pendirian kontroversinya dalam satu hantaran di media sosial 30 November lalu. Mengulas lanjut, Khairul Nazir berkata, biarpun ditegur dan dikritik pelbagai pihak, Kit Siang masih terus mempertahankan kenyataannya yang jelas mencetuskan ketegangan kaum dan agama. Katanya tindakan ini cukup tidak beretika dan tidak sesuai dalam konteks Malaysia dan penduduknya majoriti Melayu dan Bumi Putera sebagai pribumi serta Islam ialah agama persekutuan berdasarkan perkara 3 Perlembagaan Persekutuan. Hakikatnya pentadbiran Malaysia dari dahulu sehingga kini dinaungi yang di-Pertuan Agong berbangsa Melayu dan beragama Islam serta dipimpin Perdana Menteri berbangsa Melayu dan beragama Islam. Inilah resepi keharmonian dan kelangsungan pentadbiran negara yang menatijahkan kemakmuran Malaysia sejak sekian lama walau dihuni masyarakat majmuk. Malaysia ada cuba mempertikai resepi ini dan mencetus api perkauman dalam negara demi kepuasan nafsu politik. Mengapa ada yang cuba mempertikai resepi ini dan mencetus api perkauman dalam negara demi kepuasan nafsu politik? Justru katanya pemuda PAS menuntut tindakan diambil terhadap Kit Siang berikut jelas mengacam keharmonian kaum dan rakyat negara ini. Katanya sekiranya hal ini masih didiamkan kerajaan perpaduan, maka tiada apa lagi yang boleh diharapkan ke atas kerajaan ini. Kit Siang sebelum ini mencetuskan kontroversi apabila mengeluarkan kenyataan tentang impian Malaysia itu dalam ucapannya di hadapan pelajar Malaysia di Manchester, United Kingdom 29 November lalu. Sehari selepas itu, Kit Siang kembali mengeluarkan kenyataan sama di media sosial sehingga mencetuskan reaksi pelbagai pihak. Susulan itu, veteran DAP itu hadir ke Balai Polis Sipak, Petaling Jaya, Selangor bagi direkodkan keterangan kepada Polis Diraja Malaysia berhubung kenyataannya itu. Ketua Pemuda Bersatu Wan Ahmad Faisal Wan Ahmad Kamal mencadangkan supaya Datuk Seri Anwar Ibrahim meminda perlembagaan supaya hanya orang Melayu Islam boleh menjadi Perdana Menteri. Katanya mungkin dengan cara ini sedikit sebanyak dapat memulihkan sokongan orang Melayu di negara ini kepada kerajaan campuran pimpinan beliau berbanding memperagakan capal, songkok, cium keris atau bertiwi krama bahasa. Debat sama ada orang bukan Melayu boleh menjadi Perdana Menteri timbul kembali susulan kenyataan ahli politik veteran DAP Lim Kit Siang pada pelajar Malaysia di United Kingdom bulan lepas. Mengambil contoh bagaimana pemimpin kulit hitam Barack Obama menjadi Presiden Amerika Syarikat selepas 230 tahun penubuhan negara itu. Lim berharap satu hari nanti ia akan berlaku di Malaysia. Pandangan itu bagaimanapun membuatkan dia dikritik hebat pembangkang. Bagaimanapun anggota Parlimen Pasir Gudang, Hassan Abdul Karim yang juga seorang peguam tampil mempertahankannya dengan berkata perlembagaan tidak melarangnya. Perkara 43-2-A Perlembagaan Persekutuan menyatakan bahawa satu-satunya keperluan untuk seorang menjadi Perdana Menteri ialah menjadi ahli parlimen yang dalam perkiraan yang di-Pertuan Agong mempunyai sokongan majoriti di Dewan Rakyat. Sementara itu, Wan Ahmad Faisal berakta sudah tiba masanya untuk mematikan igauan pemimpin DAP yang telah puluhan tahun mengigau dan menjual mimpi ngeri kepada orang Melayu. Katanya inilah waktunya untuk mematikan igauan pemimpin DAP ini yang telah puluhan tahun mengigau dan menjual mimpi ngeri kepada orang Melayu dan kaum pribumi yang mempelopori perjuangan kemerdekaan tanah air dengan bermandi darah dan air mata melawan penjajah ratusan tahun lamanya. Ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO Muhammad Puan Azhar Kashif mempersoalkan kepada ahli politik veteran UMNO Lim Kit Siang memanaskan isu Perdana Menteri bukan Melayu. Katanya benar Perlembagaan Persekutuan dengan jelas tidak sebut Perdana Menteri mesti orang Melayu. Tetapi kenapa Lim Kit Siang panaskan isu itu? Lim disiasat polis berhubung pandangannya bahawa bukan Melayu boleh menjadi Perdana Menteri. Menulis di media sosial, Puan menyarankan supaya kematangan politik mengambil tempat secara semula jadi. Ini memandangkan Lim sendiri berkata dia tidak bermimpi untuk menjadi Perdana Menteri dan mengaku tidak yakin 100 tahun lagi orang Cina akan menjadi Perdana Menteri. Katanya, maka biarlah kematangan politik mengambil tempat secara natural bukan dipaksa. Tidak perlu diungkit-ungkit dan dijadikan isu sensasi. Puan berkata kematangan politik orang Melayu membolehkan sekolah vernakular Cina dan Tamil wujud sehingga hari ini. Katanya sebab itu kaum mana jadi Ketua Menteri Pulau Pinang tidak jadi isu. Katanya sekolah-sekolah itu wujud kerana konteks sosial yang tidak bertular dan pemimpin Melayu terus menghormatinya.
Katanya kenapa setelah besar politik dan dapat Tan Sri masih main isu 3R. Negara perlu 100 tahun lagi untuk matang. Naib Ketua Pemuda Amanah Zul Hazmi Hassan menyela kenyataan bekas Ketua SAIB itu, Hasnul Zulkarnain Abdul Munaim, yang mendakwa ada suara dalam kalangan ahli yang mahu Presiden Amanah ditukar menjelang pemilihan parti akhir bulan ini. Zul Hazmi menyifatkan kenyataan Hasnul sebagai fiksyen dan menegaskan semua ahli amanah tahu bahawa jawatan Presiden tidak dipertandingkan tetapi dipilih secara konsensus oleh 27 orang jawatan kuasa yang diundi perwakilan. Katanya ahli amanah tidak bodoh dan tahu jawatan Presiden tidak dipertandingkan, maka cakap-cakap konon ada arus mahu menukar Presiden hanya fiksyen yang direka-reka. Hasnul menyifatkan Presiden Amanah Muhammad Sabu tiada visi yang jelas apabila menyeru pemuda parti itu agar menjalinkan kerjasama dan memperkuatkan UMNO bagi meraih sokongan rakyat di negeri pembangkang. Katanya agak pelik kenyataan ini kenapa kena perkukuhkan UMNO yang memang diketahui punyai jutaan keahlian dan ribuan cawangan. Patutlah dalam kalangan ahli amanah makin kuat arus mahu tukar Presiden, visi tidak jelas. Muhammad berkata pemuda amanah perlu bekerjasama dengan pemuda UMNO untuk meningkatkan sokongan di negeri-negeri yang ditadbir pembangkang sebagai usaha untuk memulihkan kedudukan PH dan BN di sana. Katanya untuk kita bertapak kembali di Kelantan dan Terengganu khususnya, kita perlu bekerja erat dan kuat supaya UMNO kembali kuat. Tak pernah saya cakap nak minta UMNO kuat, tetapi ini fakta. Sebab itu kebersamaan kita antara PH, UMNO, BN di negeri-negeri ini perlu diusahakan secara bersungguh-sungguh. Mengulas lanjut, Zul Hazmi berkata, Muhammad membuat saranan itu demi menyekat pengaruh pembangkang selain menekankan semangat perpaduan bagi menghadapi PRU16 terutama di Kelantan dan Terengganu. Katanya amanah berkawan bukan dengan melemahkan tetapi saling membantu memperkuatkan parti masing-masing, memperkukuhkan kerjasama dan menarik kembali sokongan rakyat demi menentang penunggang agama dan kaum secara melampau kerana tamakkan kuasa. Visi Presiden Amanah jelas tetapi bekas Ketua Pemuda Hasnul gagal faham atau pura-pura tak faham serta mengada-adakan cerita konon ada ahli yang mahu tukar Presiden. Dia turut menempelak Hasnul yang juga bekas Adun Titi Serong dengan berkata dia tidak perlu berlagak baik setelah keluar daripada Amanah. Katanya mungkin dia sudah lupa dosa pengkhianatannya, namun tidak kami. Sekurang-kurangnya Presiden terbukti ditawar bulan dan bintang supaya mengkhianat, tetapi sejarah tercatat yang dia memilih prinsip dan bukannya menangis di depan pagar pemimpin bersatu. Veteran DAP Lim Kit Siang menggesa pemimpin PAS Taqiyuddin Hasan dirujuk kepada jawatan kuasa keistimewaan Parlimen kerana menyifatkan kenyataan berhubung Perdana Menteri bukan Melayu sebagai naratif beracun. Lim juga menggesa Setiausaha Agung PAS itu memohon maaf dan menarik balik kenyataannya. Katanya Taqiyuddin harus dirujuk kepada jawatan kuasa keistimewaan untuk melihat sama ada dia telah melanggar sumpahnya sebagai ahli Parlimen untuk memelihara, melindungi dan mempertahankan perlembagaan. Dengan menyifatkan bahawa kenyataan PM bukan Melayu adalah naratif beracun yang berisiko menimbulkan ketidakharmonian, adakah Taqiyuddin mengatakan bahawa Perlembagaan Persekutuan dan Rukun Negara adalah dokumen yang memecah belahkan dan menghasut? Taqiyuddin sebelum ini menggesa Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk menghentikan naratif beracun DAP. Ini selepas ini membangkitkan kemungkinan seorang bukan Melayu menjadi Perdana Menteri dan pengurusi DAP Wilayah Persekutuan Tan Kok Wai mencadangkan untuk mengembalikan semula pilihan raya Majlis Tempatan di Kuala Lumpur. Sementara itu, Lim bertanya sama ada Taqiyuddin akan bercadang untuk menjadikan PAS sebuah parti yang lebih sederhana. Katanya adakah PAS akan mengikis ekstremisnya dan menjadi parti Islam yang sederhana selaras dengan Perlembagaan Malaysia dan Malaysia sebagai sebuah negara yang berbilang kaum, agama, budaya dan peradaban. Polis telah menyoal Lim selepas membangkitkan kemungkinan seorang bukan Melayu dilantik sebagai Perdana Menteri. Mengenai cadangan pilihan raya tempatan, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan, Dr. Zaliha Mustafa berkata, terdapat lebih banyak perkara asas yang perlu diutamakan terlebih dahulu. Aktivis dari Bersatu membuat laporan polis atas dakwaan berlaku rasuah melibatkan jutaan ringgit untuk mendapatkan projek tempatan banjir. Ahli Jawatankuasa Penerangan Bersatu, Badrul Hisham Syaharin atau lebih dikenali sebagai nama Cikgu Bad atau lebih dikenali dengan nama Cikgu Bad mendakwa ia menyebabkan kos projek meningkat dengan tinggi. Dia berkata pada November tahun lalu, kerajaan membatalkan kontrak untuk projek tempatan banjir bernilai 7 bilion ringgit yang dilaporkan diberi menerusi rundingan terus oleh pentadbiran sebelumnya dan akan menilainya semula. Projek itu adalah sebahagian daripada peruntukan 15 bilion ringgit untuk menangani banjir. Badrul mendakwa walaupun penilaian semula dikatakan untuk mengurangkan kos, peruntukan untuk projek tempatan banjir telah meningkat kepada 16 bilion ringgit. Katanya kos naik kerana dia pihak terlibat kena bayar rasuah. Dia mendakwa rasuah diberikan dalam bentuk bayaran rundingan yang akan disalurkan menerusi firma guaman kepada penerima yang mencurigakan. Dalam hantaran di media sosial, dia mendakwa antara penerima adalah proksi kepada menteri dipercayai merujuk kepada Menteri Sumber Asli, Alam Sekitar dan Kelestarian Alam, Nik Nazmi Nik Ahmad. Dakwanya lagi salah seorang penerima adalah pemandu yang bekerja di sebuah pihak berkuasa tempatan di Selangor, manakala satu lagi penerima adalah syarikat kosmetik. Dia mendakwa pemandu itu turut terlibat dalam sebuah projek hospital.
Sementara itu, satu lagi dokumen yang dipetik Badrul adalah surat daripada Nik Nazmi kepada Anwar Ibrahim yang bocor pada April lalu. Dia mendakwa surat itu menunjukkan Nik Nazmi meminta Anwar meluluskan tender menerusi rundingan terus. Bagaimanapun, Semak Khan mendapati tajuk surat itu sendiri menunjukkan ia berkaitan cadangan untuk satu tender terbuka bagi projek Tempatan Banjir. Pejabat Nik Nazmi telah membuat laporan polis berkenaan kebocoran surat itu pada Mei lalu.